Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang lah kepada semua guru-guru yang ada di dalam grup Telegram kita ini. Hari ini kita akan lihat tentang bagaimana kita nak membuat kuis, soalan kuis. Okey. Dan dalam soalan kuis itu pula anda boleh lihat bagaimana pelajar menjawab, okey, dan bagaimana kita menggunakan Google Form supaya pelajar boleh dapat markah secara direct lah setelah dia jawab dan bagaimana kita nak uruskan markah ni Cuma biasanya kebanyakan guru-guru akan menggunakan Google Classroom secara personal, akaun personal, yang mana ada features-features yang tertentu yang tiada di dalam Google Classroom G Suite. So kalau ada G Suite, kita akan ada features yang mana kita boleh gunakan features yang dinamakan sebagai grid exporting, yang ni kita boleh export grid-grid yang kita dapat daripada Google Form tu terus masuk ke dalam tab grids yang dalam tab grids ni lah. Okay, cuma kalau siapa-siapa yang dah terbuat dalam Google account personal, kita boleh guna cara yang lain sedikit. Cuma kita kena masukkan markah tu secara manual lah, tetapi kita boleh transfer semua markah-markah pelajar kita tu ke dalam Google Sheet ataupun Microsoft Excel. Okey, contoh sekarang ni saya dah buka satu akaun Google Classroom personal, bukan Google Classroom yang G Suite. So pada siri keempat tu saya tunjukkan akaun Google Classroom G Suite, yang mana saya gunakan domain UiTM, dan pelajar-pelajar saya juga gunakan domain UiTM. Jadi kita akan ada features yang sama, iaitu grid exporting. So sekarang ni saya gunakan Google Classroom personal account. So macam mana kita nak buat soalan quiz? Macam biasa kita akan klik kepada tab ni, tab classwork. Okay, dan saya akan create lah quiz. So bila kita klik quiz, kita akan dapat satu blank Google Form lah. Dan ini kita boleh masukkan kita punya title of the quiz. Katakanlah ini quiz integer. Saya masih gunakan quiz integer. Okey, so yang ni kita tulislah sebarang arahan, dan juga kita boleh buat soalan lah. Okey, so katakan ini quiz. Okey, so maybe kita minta pelajar isikan nama pelajar dahulu. Okey, dan kita minta ni lah, dia perlu jawab. Yang kita buat soalan. So katalah kita buat soalan apakah nilai 3 tambah 5 contohnya. So katalah ni 7. Jawapan kedua katalah 8. Katakan ni 9. So katakan 3 ada jawapan lah. Okay, dan kita tahu jawapannya adalah 8. Katakan satu markah. Okay, kita klik done. Klik ini untuk supaya pelajar kena jawab, wajib jawab. Kata kita buat soalan satu lagi. Apakah kecerunan bagi graf di bawah? Okey, soalan ni soalan integer, tapi saya buat soalan yang pasal graf. Okey, tak apa. So kita boleh buat graf, kita boleh gunakan equation input output ni. Ni kita nampak satu button graph editor. Kita klik graph editor. So kita boleh letaklah graf yang kita nak lah. Contohnya y sama dengan 3x tolak 1 contohnya, macam ni. So ini graf yang akan keluar. So sebenarnya kita boleh customize ni. So kalau kita nak customize, katakan kita nak dalam range yang kita nak, kita boleh klik ni graph settings. Nampak ni kita boleh letak range mana x kita, domain x ni, dari mana ke mana. Katalah yang ni dari 10 sampai 10 mungkin terlalu besar. Maybe kita boleh buat negatif 3 sampai 3 sajalah, kecil sedikit. So yang ni kita boleh tambah label kalau kita nak. Kita boleh tambah label, katakan ini paksi x. Nampak dia tulis kat sebelah bawah tu. Yang ni untuk y, paksi y. Contohnya
Saya tekan sekali lagi. Okey. So kita insert graph kita. Nampak ni saya define daripada negeri 3 sampai 3. Saya insert graph. Dan dia akan convert dalam bentuk image lah. Okey. So kita letaklah, katalah ini -3, 3, 1. So kata-kata 3 jawapan saja. Dan kita letak answer key dia yang ini. Okay, dan kita tambah point. So kata buat 2 soalan je lah. Kita buat 2 soalan. Yang ni dan ni kita kena pastikan pelajar menjawab. So kalau kata terlalu besar ni, kita boleh kecilkan ikut kesesuaian lah. Okay, kita boleh kecilkan kalau terlalu besar. Okey, dah sudah tu kita tengok dekat sini, kita bagi nama quiz 1 katalah. Okey, so saya pergi kepada setting ni, maybe kita nak limitkan pada 1 orang aja jawab. So kita tak benarkan dia edit selepas submit, maksudnya dia pelajar ni akan buat sekali je lah. Sekali buat saja. Dan nanti kita tulis lah, bila dia selesai jawab soalan ni, kita akan bagi macam satu message. Okay, kita beri message, terima kasih kerana menjawab kuis ini. Okey. Dan ini make a quiz. Okey. So kita tak nak bagi markah. Markah kita akan bagi later. Kita tak akan expose markah lah. Correct answers pun kita tak bagi. Miss question saja kita nak lah. Maksudnya pelajar ni akan dimaklumkan kalau dia termiss satu soalan. So Google Form ni akan beritahu lah tempat mana dia akan miss soalan tu. Tapi jawapan yang sebetulnya dia tak akan bagilah. So kita save ni, option ni. Okay. So yang ni kita boleh tutup lah. Sebab semuanya akan all changes will be saved in Google Drive. So kita boleh tutup ini. Dan tadi saya rasa kita buat markah tadi 2 je. Okay. Dan saya nak postkan kepada 2 orang pelajar saya. Dua-dua sekali jawab. Katalah ada due date, so saya tak nak letak due date. So ini kita letak topik. Maybe kita letak dalam topik nomonisbah, contoh saja. So kalau ada rubrik, So ingat tengok ni, kalau kita gunakan Google Classroom yang personal, dia tidak ada feature bawah ni untuk grade exporting. Tak ada. So kita assign. So assign kita ada 3 mode lah. Sama ada kita nak schedule, maksudnya kita tetapkan masa dan tarikh. Ataupun kalau kita tak sempat habis lagi, kita boleh save draft. So kita assign saja. Assign ni dia akan terus hantar kepada 2 orang pelajar ni tadi. Okay, saya ada 2 akaun sebelah kanan saya ni. Ini akaun, kalau kita tengok pelajar tadi, kita ada GC Training, pelajar saya yang pertama. Pelajar kedua saya adalah tugasan CS513. So kalau kita tengok dekat sini, ini adalah akaun bagi GC Training. So kalau kita nak tengok apa pelajar kena buat, kita boleh klik dekat sini. Kita boleh tengok to review. Dan kita boleh tengok kelas apa yang kita nak buat. Sekejap. Kalau kita tengok kat classwork pun boleh juga. Nampak ada satu quiz integer. Quiz integer. Kita klik kat sini dan kita akan view assignment lah. So kalau kita view assignment, so kalau katalah kita nak hantar private comment kepada guru kita, bolehlah. Sebelum kita jawab tu, kalau kita nak hantar, boleh hantar lah. Contohnya kita beritahu terima kasih cikgu. Okay. Dan bila dihantar ni, kalau kita tengok dalam mode guru, dekat classroom ni, dekat people ni, GC Training, kalau saya klik kat people, GC Training, kita tengok dekat sini pelajar kita ni, kita boleh nampak lah ada, kita dah assign kepada dia. Nampak ni, dia ada message kita, terima kasih guru. Terima kasih guru, terima kasih cikgu. Dan kita boleh jawab lah kalau kita nak. Sama-sama. Okay, so kalau kita tengok dekat pelajar ni tadi,
nampak sini kan. Kita kena reload lah sebab kita kena update sama-sama. So kita jawab lah soalan ni sebagai seorang pelajar GC Training. Kita jawab kuis ini. So masukkan email lah yang sepatutnya. So masukkan nama pelajar, katakan nama pelajar ni GC Training. Okey. Nilai, katalah kita jawab yang pertama ni salah. Okay, katalah kita jawab betul, yang kedua ni kita jawab salah. Okay, so kita submit. Pelajar ni submit lah. Okay, dah submit. Okay, kalau kita tengok kita punya layout kita tengok kita punya layout, kita pergi pada people, klik pada GC Training. Nampak ni? Dia dah turn in dia dah hantar. So kita tengok pada turn in. Kita view details. Okay. So nampak ni dia dah turn in kita dah sign, dia dah turn in dan dia hantar. So kalau kita nak tengok apa yang dia dah buat kita klik pada ini. Ini nampak ni kita ada pencil di bawah ni. Kita klik pencil ni. Okey, tengok ada respon punya tab ni. Kejap lagi dia tengah update Okey, nampak ada satu respon. Maksudnya kita dah terima jawapan dari pelajar GC Training ni. Nampak ni, ini jawapan dia. Okey. Dia cuma dapat markah dia satu daripada dua saja yang betul sebab satu soalan tu betul. Okey, dan ini jawapan dia lah. Okey, ini jawapan dia. Okey. Okey. Dan kalau kita nak tengok dia punya jawapan dalam bentuk Google dalam spreadsheet, kita boleh klik ni, create spreadsheet ni. Okey, so saya create dan kita akan nampak satu spreadsheet ni lah. Spreadsheet ni akan generated, di mana kita akan nampak skor dia. Nampak ni, satu daripada dua saja maksudnya markah penuh dua, tapi dapat satu saja soalan betul yang mana soalan pertama dijawab 8, soalan dua jawab 1 tapi markah dia satu daripada dua So nampak Okey, ni saya boleh tutup. Saya boleh tutup yang ni. And then kita tengok pelajar yang satu lagi tu, yang nama tadi tugasan 513 kan. So kita tengok kat classwork, quiz integer tadi kan. So kita tengok dan pelajar ni menjawab. So katalah kita bagi ini adalah tugasan cs513@gmail.com. So yang ni saya collect email So you boleh buang collect email dalam option So yang ni saya bagi nama ni tugasan. Katalah dia jawab dua-duanya betul Jawab ni 8 3 campur 5 dapat 8. Yang ni kecurangan dia 3 Okey, so dia submit. Okey, dan kita tutup. So kalau kita tengok dekat kita punya layout so kita boleh cari matematik satu sini. Okey, tengok dekat people, tengok dekat tugasan So kita klik kat pencil ni. Nampak kat respon ni nanti akan ada dua, nampak So ini kenapa ada dua? Sebab kita ada dua pelajar dalam jawab So kita boleh klik yang ni. Saya lebih suka gunakan yang Excel ni sebab kita boleh dapat data tentang markah pelajar. So nampak ni, untuk pelajar tugasan tadi dia jawab 8 dengan 3, di mana dia dapat markah penuh 2/2. So kalau kita boleh gunakan sheet ini kita boleh download dia. Kita boleh email ataupun download. Kita download sebagai Excel. Dan ini kita boleh simpan sebagai database untuk markah pelajar.
So inilah cara yang saya kata tadi, yang kalau kita bukan gunakan Google, kalau kita tak gunakan Google Classroom G Suite. So yang ni kalau saya paste, tengok saya akan tengok ini adalah markah untuk kuis 1. Kelas ni cuma ada 2 orang saja, dan kita ada database lah untuk pelajar ni. Dia punya skor tu apa, dan jawapan bagi setiap pelajar tu ada. So saya harap ini dapat membantulah anda untuk memahami bagaimana nak menggunakan Google Classroom untuk pengurusan markah pelajar lah. Sebab kalau gunakan personal account, anda tidak ada features untuk grade. So kalau kita pergi dekat matematik kita 1, so dekat bahagian grades ni nanti kita terpaksa masuk manual lah. Terpaksa masuk manual lah. Yang ni kita dapat 1, ni terpaksa dapat 2. So kita terpaksa masuk secara manual sebab dia bukan Google Classroom G Suite. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh isi lah, dan kita boleh simpan markah ni. Kalau kita gunakan Google Classroom G Suite, dia akan automatik masuk sini secara automatik. So harap ini membantu sedikit sebanyak, dan kita berjumpa lagi dalam siri yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.